Hai semua, salam sejahtera Malaysia. 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 Tuan dan Bapak. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Akhirnya satu lagi pendedahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 dan juga Menteri Kewangan Malaysia. Sebelum ini, pendedahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan banyak keterlanjuran, banyak kecurangan yang keterlaluan di dalam Kementerian Kewangan. Hari ini, kenyataan terkini daripada Perdana Menteri, di Kementerian Kewangan, saya melihat banyak fail, banyak keterlanjuran. Pegawai dan kaki tangan awam perlu menegur sebarang keputusan yang dibuat menteri, termasuklah Perdana Menteri, jika ia didapati melanggar peraturan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pegawai yang melaksanakan arahan yang mengandungi apa disifatkan sebagai keterlanjuran tidak boleh dipersalahkan berikutan ia diminitkan oleh menteri menyebabkan mereka mematuhi. Saya tekankan penguatkuasaan apa yang saya pelajari terutama di Kementerian Kewangan. Adakah ini bermakna Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menjumpai satu lagi ataupun beberapa fail yang mencurigakan, mungkin di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri? Adakah memang benar ada fail yang telah ditapukkan ataupun telah memang menunjukkan kecurigaan lah, kecurangan yang amat keterlaluan menurut Perdana Menteri? Nak salahkan pegawai kalau minit daripada menteri, apatah lagi Perdana Menteri dia patuh. Tetapi saya sudah beri arahan jelas kalau ada minit daripada Perdana Menteri sendiri pun, kalau dianggap melanggar peraturan dan undang-undang, sekurang-kurangnya saya dimaklumkan terlebih dahulu. Apalagi kalau dalam kalangan pegawai di pejabat saya, pejabat timbalan Perdana Menteri dan pejabat menteri, katanya ketika beliau berucap pada perhimpunan bulanan Jabatan Perdana Menteri di Dataran Putra. Pada masa yang sama, Anwar berkata, langkah pertama diambilnya sebagai Perdana Menteri ialah dengan mengarah semua menterinya melantik ketua setiausaha sulit dan setiausaha sulit kanan dalam kalangan pegawai tadbir dan diplomatik. Berbeza dengan amalan sebelum ini. Beliau berkata, iya, supaya akan ada penyelarasan yang baik. Kalau ini dilakukan sejak dahulu lagi, sudah pasti kecurangan ini dapat dikurangkan. Jadi dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kementerian Kewangan, saya melihat banyak fail, banyak keterlanjuran. Adakah banyak kecurigaan yang keterlaluan? Ini disebabkan oleh pimpinan semasa kerajaan PN semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, semasa kerajaan PN menjadi mentadbir negara pada beberapa ketika yang dahulu. Jadi tuan-tuan dan semua, pendedahan demi pendedahan sudah pasti perlahan-lahan yang salah akan dijumpa, jerung sebenar akan dijumpa juga. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain. Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Ada yang berpendapat bahwa keputusan yang telah diambil semasa Perhimpunan Agung UMNO 2022 ataupun PAU PAU 2022 adalah tidak sah, termasuk juga dengan keputusan untuk tidak mempertandingkan dua jawatan tertinggi parti tersebut, yaitu Presiden UMNO dan juga Timbalan Presiden UMNO, di mana yang memegang jawatan itu hari ini adalah Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan juga Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan ataupun Tokmat. Banyak yang berpendapat bahwa sekiranya tidak dipertandingkan dua jawatan itu, parti itu menghalang sistem demokrasi ataupun parti itu tidak demokratik. Ada yang berpendapat untuk menjaga masa depan UMNO, untuk menghadapi PRN, ada baiknya juga dua jawatan itu tidak dipertandingkan. Ada yang berkata, keputusan yang dilakukan tidak sah karena telah melanggar perlembagaan dan undang-undang parti sendiri. Usul dua jawatan tertinggi
tak dipertanding, tak sah kerana dikemuka secara salah menurut satu kenyataan. Usul tambahan, 2 jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan yang diluluskan di Perhimpunan Agung UMNO 2022 didakwa tidak sah kerana melanggar peraturan parti itu sendiri. Peguam Datuk Samsudin Nawawi berkata, terdapat 2 tafsiran digunakan penyokong usul itu. Antaranya, yang menganggap ia sebagai usul tambahan, seperti disebut Perwakilan Negeri Sembilan, Muhammad Syukri Samsudin, yang mengemukakan usul berkenaan. Ada pihak menganggapnya sebagai pindaan usul mengikut perkara 20 dalam peraturan persidangan PAU, seperti disebut Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan. Bagaimanapun, dalam menegaskan hal itu, Samsudin berkata, sama ada dianggap usul tambahan atau pindaan usul, tetap tidak sah kerana ia dikemukakan secara salah. Adakah ini bermakna keputusan yang telah dilakukan telah diputuskan sebulat suara di dalam Perhimpunan Agung UMNO akan digagalkan ataupun akan dibatalkan? Menurut kenyataan ini, usul ini tak boleh dianggap pindaan usul kerana dalam 7 usul asal tidak langsung disentuh mengenai pertandingan dalam pemilihan parti. Artinya ini adalah usul berasingan. Jadi tuan-tuan dan puan semua, sekiranya ini benar, adakah keputusan yang telah dilakukan oleh Ahmad Zaid Hamidi ataupun di dalam Perhimpunan Agung UMNO ini boleh dibatalkan? Jika usul memindah perlembagaan kena ikut peraturan, yaitu jika di bawah perwakilan, mesti ada notis 14 hari dan perlu diluluskan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ataupun ROS terlebih dahulu. Ia tak boleh dibawa perwakilan secara on the floor ataupun ketika perhimpunan. Maknanya, ROS ataupun pendaftaran pertubuhan, Jabatan Pendaftaran Pertubuhan boleh menggagalkan keputusan di mana 2 jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan ini. Apabila tidak ikut peraturan, usul ini sama ada tambahan maupun pindaan adalah tidak sah dan sepatutnya ditolak pengerusi tetap dan tidak boleh dibahaskan apalagi diluluskan di dalam Perhimpunan Agung UMNO. Perlembagaan UMNO jelas memperuntukkan 2 jawatan itu mesti dipilih setiap 3 tahun atau dalam tempo lanjutan yang dibenarkan. Adakah ini bermakna pemilihan Presiden UMNO tetap akan dijalankan? Dan timbalan, sebelum ini Syamudin yang dilihat memberikan gambaran bahwa beliau sahut cabaran untuk bertanding merebut jawatan kedua-dua Presiden dan timbalan Presiden. Jadi tuan-tuan dan semua, ini satu kejutan sebenarnya. Jadi kita menantikan update terkini apakah yang akan berlaku sebenarnya selepas ini. Adakah memang 2 jawatan itu akan dipertahankan ataupun akan tetap dipertandingkan? Walaupun ramai UMNO yang berpendapat, ada yang berpendapat, sesetengah berpendapat perlu dipertandingkan, sesetengah pula berpendapat tidak perlu, takut nanti sejarah yang lama berulang kembali di mana setelah pemilihan presiden baru dan timbalan berlakunya perpecahan dalam UMNO. Jadi tuan-tuan dan puan semua, adakah ini satu harapan kepada pemimpin-pemimpin UMNO yang mempunyai hasrat untuk menjadi presiden ataupun menjadi timbalan presiden dalam UMNO? Adakah misi Hishamuddin Nussin dan KJ boleh diteruskan sekiranya mereka mahu bertanding? Jadi tuan-tuan dan puan semua, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain.